Please subscribe this new channel youtube.com/yourmalacca to encourage me to continue preservation works on Malacca's past and present events, heritage, history, traditions for the future younger generations. 请帮忙订阅这个新频道 youtube.com/yourmalacca， 以鼓励我继续努力保留马六甲的文化、历史及传统，为了新一代的年轻人。Sedang buat banyak persiapan, ada sikit. Beritahu saya, tuan, saya nak mohon kebenaran. Kita pasang ni kerja persiapan Wangkang. Persiapan perayaan Wangkang 20. Wangkang. Wah, 2020. Selamat datang. Selamat datang. Alamak, Encik Syarif. Okey. Thank you. Okey. Ini dah 2 hari tau. Dah 2 hari Dah 2 hari. Satu Melaka datang. Tak ada orang datang. Alamak. Thank you. Kita jumpa dah. Okey, thank you. Okey. Muslim, kawan lama. Dia bagus. Oh ya. Ini wayang yang dia tengok lah. Kita tengok TV kan. Ini bukan opera Opera. Ini opera kan? Opera patung, tangan patung punya. Dari tepi kita boleh nampak. Macam ni. Ini dah tak ramai lagi tau. Saya rasa Malaysia satu je dekat dah tinggal. Dari tepi dia bercakap. Macam tu. Dia masih lagi sendiri cakap. Lepas tu sini dia punya cerita lah. Ini pun warisan tak ketara juga. Berapa lama? Kalau biasa satu show setengah jam macam tu lah. So dia punya patung ada banyak lagi lah. Ada banyak lagi. Dia punya nama wayang, sana dia tulis lah berkenaan apa wayang kan. Lepas tu dia cakap lah, tapi dia guna bahasa Hokkien lah. Dulu Cina semua sebelum bahasa Mandarin kan, dia datang sini semua guna Hokkien. Itu pasal baba tak tahu Mandarin, baba tahu cakap Hokkien saja. Boleh tak buat jalan cerita berkisahkan tentang Puteri Hang Lipo, Laksmana Cheng Hu? Saya rasa boleh. Boleh tu. You relatekan masa kita boleh bincang dengan dia orang. Kan? Dan saya boleh jadikan dia satu, kita panggil satu produk lah, produk untuk berkisahkan tentang apa, permainan patung. Boleh? Nanti saya bincang dengan dia orang. Sebab yang ini pun di negara China sudah pun jadi dia punya warisan tak ketara, tapi di Malaysia tak ada. Dan tak ramai lagi. Tak ramai yang tahu. Jadi kalau kita naikkan status, kita boleh buat improvise guna cerita tempatan. Saya rasa lebih banyak. Kan, you relate kan masa zaman Kesultanan Melayu dulu, Melayu Melaka. Lepas tu ada Hang Tuah dengan, betul? Yes, dia pergi ke negara China, meminang Puteri Hang Lipo. Okey, nanti saya bincang dengan dia orang. Kita ke limbungan kapal kita. Limbungan kapal dekat belakang. Ini saya nak tengok kapal dia. Kapal dagang dari seberang. Kapal dagang dari syarat penuh. Kayu beranti ya. You tahu Ini semua kita orang-orang kuat dah. Saya lupa kenalkan. Sorry tuan. Ini sini punya superintendent. Superintendent. Kita bukan. Dia sebenarnya macam ni. Dalam temple Chinese dia ada satu panggil Chongwu. Chongwu tu superintendent lah. Maksudnya dia kawal semua. Dia ada presiden, tapi superintendent kawal semua. Presiden ni macam figurehead lah kan. Lepas tu dia ada satu lagi setiausaha untuk tulis minit. Dia sebenarnya pencatat minit lah. Betul. Macam tu lah. So sekarang presiden tak ada, dia paling besar sini lah. Mr. Ken Lai, dia penolong pengarah perayaan Wangkang. Saya Ronald Reagan. Orang penting. You Ronald. Yes. Bukan Ronald Reagan Ronald Reagan. Ni? Nanti sijil sebenar-benarnya ada kat dalam. Ini bicara Wangkang, ada satu lagi warisan. Ya, betul. Warisan kebangsaan.
Ini tahun 2005. Ini akta dia 2005. Tapi sijil ni diberi pada kita 2012. 2012. Dan kita dapat satu lagi upacara wangkang di kawasan warisan kebangsaan itu tahun 2017. Itu yang membenarkan kita masuk joint application dengan China. So sedang menunggu keputusan tahun ini. Hujung tahun ini akan diumumkan sebagai UNESCO Heritage. Jadi Melaka akan ada 2 intangible heritage. Satu Rondang Sayang, satu Wangkang. Nanti saya akan ceritakan apa yang kita sediakan untuk menyambut kita punya acknowledgement ni, pengiktirafan ni. Tapi sebelum tu, okey, izinkan saya. Kita tengok apa ni. 1933. Dulu ini semua orang Baba yang buat lah. So sekarang kita continue. Ni satu kapal wood. Tapi kita you tengok real wood lah. Tapi it's not. Tapi sebenarnya kita guna papan lapis. I see. Papan lapis. Yang buat ini tukang dia sebenarnya dia buat mozaik punya. Orang buat mozaik. Kita bukan guna orang luar buat tau. Semua member punya komiti sendiri buat. Berapa kos ni? Ini berapa puluh ribu lah kita dah guna. Puluh ribu kita buat. Yang cantik, you tengok yang macam ni. Sayang lah kalau you pergi, you ke bakar. You bakar kan? Ya, betul. This is the unique thing. Dulu, bila wangkang dibuat, dia tak bakar. Dia betul lepaskan ke laut. Dari China kan, dulu banyak lepas. So Taiwan dia akan terus sampai Taiwan sebab dulu di wilayah Fujian. Okey, tapi sekarang sebab laluan laut itu sangat busy kan. So kalau you lepaskan dia melambung macam tu pergi, takut kena langgar. Sebab itu dia dibakar. So konsep sebenarnya berkenaan wangkang ni, wang sebenarnya raja. Kang ni tongkang lah, kapal lah. So, jadi kapal raja. So kapal raja ni kita masukkan UNESCO menerusi cerita perhubungan antara manusia dengan laut. Tuan kena faham dia punya cerita ni, baru tahu kenapa dia layak jadi warisan kebangsaan. So hubungan antara manusia dengan laut dulu di negara China, kapal-kapal bila ada aksiden berlaku dalam laut kan, okey, kita akan hantar rescue boat macam ni kan. Rescue boat ni hantar untuk menyelamatkan orang-orang yang dah mati. Maksudnya kita tarik mayat. Tak mau bagi dia menjadi mayat yang bergelantangan, jadi roh-roh jahat, buat kacau lagi. Okey, yang tergapai-gapai nyawa-nyawa ikan tu apa kita buat? Okey, kita hanya boleh dekatkan kapal kita kepadanya, orang yang tadi nak cuba nak diselamatkan, tapi kita tak boleh bagi dia tali ke, bagi dia apa, tak boleh tau. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab mereka percaya kalau masa ajal dia dah sampai, dia mesti mati, mesti mati. Kalau you selamatkan dia, sepatutnya dia dah waktu mati, tapi you selamatkan dia, you akan mati pula. Tapi bila kapal tu didekatkan dengan dia, kalau dia dapat pegang dan dia dapat naik, maksudnya ajal dia belum sampai, dia layak hidup, barulah dia dibawa ke pantai. Jadi atas konsep ni, kapal wangkang ni Dewa Ongya suruh kita buat. Okey, jadi dia selamatkan siapa? Roh-roh yang bergelantangan, roh-roh yang berkeliaran. Itu simbolik dia lah. Simbolik dia. Okey. Dan kita jemput dia naik. Dia naik kapal, lepas tu dia diberi tugas sebagai angkatan tentera laut Dewa Ongya. Dia bantu Ongya. Jadi maksudnya daripada berkeliaran tidak buat apa-apa, dia sekarang sudah ada tanggungjawab. Dia bantu Ongya menjaga keamanan dalam dunia ni. Okey? Dengan bantuan tu diharapkan dia dapat markah baik. Okey, markah baik ni akan menentukan dia dilahirkan semula, you lahirkan sebagai manusia ke, sebagai anjing ke, sebagai apa ke, atau
at least you ada peluang untuk dilahirkan semula. Ya. Jadi ini bukan untuk manusia yang masih hidup bawa naik atas kapal pergi, tak ada. Ini untuk ambil roh-roh yang berkeliaran ya. Inilah konsep, inilah bila kita buat dossier untuk UNESCO. Inilah atas dasar ini kita dapat warisan kebangsaan kita. Jadi maksudnya ada pengajaran tersirat juga. Biasa kita tahu mahkamah hari ini pun sama juga. Kalau you buat jahat, you dihukum masuk penjara ke, di rotan ke kan. Tapi ini you buat jahat, you dah mungkin mati tak tahu apa sebab. Tapi you diberi peluang untuk berlaku baik. Peluang kedua lah. You diberi peluang untuk melakukan kebaikan supaya you dapat satu kehidupan yang lebih baik. Itu dia punya tersirat lah. Dan kenapa hanya di Melaka saja ada? Ini soalan yang selalu saya dapat. Kenapa Penang tak ada kan? Mungkin tempat-tempat ni dulu pun ada 1-2 kali orang buat. Sarawak kita tahu ada buat kan. Tapi yang buat consistently yang ada di Melaka. Kenapa? Sebabnya mudah. Belum ada Malaysia, kita ada Melaka dulu. Kesultanan Melayu Melaka dulu merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu termasuk sebahagian Indonesia. Betul tak? Di Sumatera ni, ini semua milik Melaka. Kita panggil Riau. Riau kan, Sumatera ni semua. Ini semua dulu milik Melaka. Dan jalan laut ini Selat Melaka antara yang terpenting. Okey? Jadi bila Melaka dah bawa Kesultanan Melayu Melaka, Portugis datang, ada pergaduhan, ada pembunuhan, ada peperangan. Banyak orang mati. Bila Portugis dengan Belanda, walaupun nampak macam perjanjian saja, pun banyak juga. Dan orang-orang yang mati ni, sama ada dia betul-betul dah dibawa untuk tanam ke, untuk tak ada orang tahu. Tapi yang pastinya Selat Melaka banyak peperangan. Zaman Jepun, you buat kesalahan di Kuala Lumpur ke mana ke, you akan dibawa ke Melaka untuk dipancung kepala juga. Betul? Di Sungai Melaka kan. Jadi Melaka nampaknya banyak yang tak baik berlaku di Melaka ni. Kan peperangan dan macam-macam. Aksiden pun banyak juga kan. Okey. Jadi Ongya menyeru dan mengarahkan untuk kita buat ni bagi membersihkan Melaka. Okey. Itu tujuan dia lah. Dan yang uniknya untuk kali ini sebenarnya arahan sudah diberi pada tahun 2017. Kita disuruh siapkan kapal ni pada 2017, mengatakan 2020 November 15 kita akan belarak Wangkang. Ongya hanya bagi tahu mesti buat baik-baik. Jadi apa sebabnya tak ada orang tahu sampai tahun ni kan, coronavirus. Yang covid ni lah, covid ni. Tahun 2012 H1N1 towards the end 2012 okey. yes. 2001 SARS. 2001 SARS okey. Okey. 1033 dulu ekonomi meredum satu dunia kan. 1930 kita buat 1933. You know, so yang tak baik, yang apa-apa, yang leftover dia letakkan macam sekarang jugalah. We are towards the end of COVID. Dia naikkan, dia hantar segala-segala. Semua akan hantar. 1919 Spanish flu. Jadi sebenarnya ini semua kita tak perasan tau. Tapi ini pengkaji Wangkang satu dunia punya. Diorang yang bagi tahu. China dan Taiwan dia kata kalau Melaka punya Ongya panggil buat Wangkang mesti ada sesuatu yang tak baik berlaku. 2017 masa tu 3 tahun pertama kali kan, kita diberi masa 3 tahun untuk sediakan. Kita pun tak tahu. Kalau tahu kita semua dah kaya. Kita jual ini saja cukup. Kalau saya tahulah COVID-19 kan, kita beli 5 kontainer ini Christmas cukup. Dah kaya raya. Kan, tapi kita hanya disuruh you mesti buat persiapan ni baik-baik. Sesuatu yang besar akan berlaku, tak baik, dan kita mau hantar. So awal tahun ni, ini yang kita nampak. So bila kita jumpa
apa ni, bahagian promosi pun tahun 2018 kita dah pergi. End of 2018. Masa tu ni lah masa nak ada mana kita dah bagi tahu dan kita dah explain kan, dah ada wangkang. Masa tu pun kita tak tahu akan ada COVID kan. So yang kita buat ni, kapal dia design bukan Flori lama. Design ni kapal Hawk Fujian, kapal Fujian. Okey. Yang bezanya dia depan ni, tengok kita punya ni dekat depan. Dan dia punya kain tu kita ada layar, satu keping kain layar tu. Biasa kapal tengah kan, kita kapal Hokkien dia punya kain layar mesti ada satu lagi segitiga depan. Ini untuk dia lajukan kapal. Okey. So yang ni dia akan timbul Kalau letak letak di atas air mesti timbul lah. Dia boleh jalan. Boleh jalan lah. Dia boleh berlayar lah, bukan jalan, boleh berlayar. So dalam ni memang ada apa-apa pengisian? Ada. Akan diisi bahan-bahan makanan seperti beras, kayu, minyak, garam. Seolah-olah kapal yang akan ada orang. Tapi kita buat paket-paket kecil lah. Kita bagi peluang pada masyarakat. You nak bagi kita panggil the good brothers lah. Good brothers. Ini Roro ni kan kita kata dia good brothers. Hao Xiong Ti. You nak bagi dia orang, you boleh bagi letak nama you, ini daripada you. Macam tu. So kita akan masukkan di dalam. Kemudian keseluruhannya dibakar sama-sama. Kapal ni sebenarnya about 50-60,000 kita buat. Ini dah kos yang sangat rendah. Ini dah siap Ini dah siap. Ini dah siap. Sekarang tunggu menteri datang mengisytiharkan nama kapal. Dan ni kali pertama. Okey. Apa yang you tengok sekarang semua Cina punya word kan? Untuk kali pertama. Okey, tuan boleh nampak tak? Ada ABC sana. KR Negara Aman. Kapal Raja Negara Aman. Untuk kali pertama KR KR. KD tu kapal diraja kan. Ni KR lah. Kapal Raja. Sebab dia wangkang kan. Kapal Raja Negara Aman. Kali pertama kita ada untuk kita di Malaysia kan. Kita pun nak kawan-kawan kita yang tak faham bahasa Cina tahu nama kapal ni Negara Aman. Negara Aman tu nama yang diberi oleh orang, bukan kita yang So everything is aman since 1990 nanti kita. Dipakai perkataan yang aman. Aman. Yang 201 ialah Melaka aman. Semua aman. Semua aman. Keseluruhan aman. 2001 Ciaan lah. Melaka aman. 2001. Semua aman je. Semua aman. Semua aman. Tapi dulu pun tak adalah letak ni kan. Ini kali pertama kita naikkan supaya semua orang tahu. Tapi ada banyak versi. Ini sebenar-benarnya cerita yang kita hantar pada UNESCO lah. Di Indonesia pun ada ni tau. Dia guna perayaan bakar tongkang. Okey, tapi cerita yang di Indonesia ni dia menyelitkan unsur patriotik. Cara dia explain, dia kata kita membakar, setiap tahun dia bakar satu tongkang. Okey, tapi cerita yang dia masukkan, dia kata ini mengingatkan kita datang dari China dan kita setia pada negara Indonesia. Kapal ni boleh bawa kita balik, tapi kita tak mau. Kita bakar kapal ni. This is the last kapal sampai kita bakar. Kita tak mau balik-balik lagi. Ini negara kita. Di Indonesia bulan berapa dibuat? Bulan 5. Cina bulan 5 lah. Cina bulan 5. Kita bulan 11 kita punya beza dengan diorang. Kita punya bukan kita yang tetapkan. Semuanya Ongya yang tetapkan. Dulu pada 2012 dia buat bulan 1. Dia berubah-ubah. Berubah. Tapi saya tahu kalau kita dah dapat UNESCO status ni, saya akan bincang dengan Ongya lah, sebab kita mungkin kena buat untuk tujuan mempromosikan budaya dan untuk tujuan penerusan budaya ni lah. Mungkin kita buat kertas. Betul lah. Dan lepas tu kita letakkan satu tahun tarikh yang tetap lah.
Dia setiap tahun dia akan buat macam ni. Tak ada. Perayaan Wangkang Kali terakhir 2012. Tapi kalau selepas ni ada tak apa-apa? Kalau kita dah dapat UNESCO punya, saya dah janji, saya kata saya akan minta, sebab UNESCO memerlukan kita meneruskan tradisi. You tak boleh hanya kata, UNESCO tak boleh dengar Ong Ya bagi tahu you buat, you baru buat kan. Betul tak? So kita terpaksa buat. Tapi kita kena minta kebenaran lah. Saya akan minta kebenaran ini untuk tujuan penerusan tradisi. Jadi mungkin yang kita buat dalam masa 5 tahun buat 2 kali lah. Sebab dia begini. Dalam kalender Cina, macam tahun ini ada leap year. Kita panggil leap year. Leap year maksudnya biasa setahun ada 12 bulan kan. Leap year 13 bulan. Oh, tambah 1. Tambah 1 bulan. Tambah 1 bulan confirm tak baik lah. Kalau you bos kan, you kena keluarkan gaji. Betul? Biasa tahun-tahun bayar 12 bulan gaji. Ini you kena buat 13 bulan gaji. Ini bukan bonus tau, ini gaji asas. Mesti dah tak baik, betul tak? So dia dalam masa 5 tahun ada 2 kali leap year. So untuk leap year tu, So this year? This year pun leap year. This year dia leap bulan 4 hari tu. So dalam leap year tu kita cadangkan untuk buat lah. So 5 tahun buat 2 kali. Sebab kita tak mampu untuk tahun-tahun buat. Tahun-tahun you kena pergi cari orang. Terberak kita nanti. The other thing about this Wangkang is kita kekalkan nama Wangkang. Although in China they have switched it to the modern writing of Chuan, but we have kekal it as the original spelling of the thing. And the word Wangkang kita maintain. Kita tak pakai itu Wang Chuan or whatever. So and then the word perkataan Wangkang tu dah masuk ke dalam kamus Dewan. Even in Indonesia telah diasimilasikan ke bahasa tempatan. Ini macam bahasa Serani lah, bahasa Portugis, Kristang kan. You tahu setiap tahun ada banyak penyelidik dari Portugal. Dia akan datang menyelidik bahasa yang digunakan oleh orang Portugis di sini. Local Sebab Portugis di sini dia masih lagi berada pada tahun 1511 punya bahasa. Dia tak melalui peredaran masa perkembangan bahasa dia, tak ada. So dia masih lagi di sana. So untuk apa yang Ken cakap untuk perkataan Wangkang ni, sebenarnya ni dulu punya bahasa. Dan kita tak tukar, kita masih lagi, kita pun seolah-olah tak ikut peredaran masa lah untuk tujuan nilai estetika dan nilai bahasa dia. Itulah nampak dia punya heritage dia kat situ kan. Betul. Autentik dia. So depan sebenarnya itu harimau, belakang sini ada lagi ni. Ada naga kat belakang. Naga kat belakang. Kan? Okey. Ini kalau kita nak tengok dulu kapal Hokkien macam ni. Kalau kapal yang dinaiki oleh raja mesti naga. Okey. Tapi kadang-kadang you akan nampak kapal tu helang. Ada yang you tahu itu peniaga. Businessman. Kalau helang tu businessman. Kalau kapal raja dia mesti naga. Tapi depan tu harimau tu sama. Kan? Yang membezakan dia kapal raja ke apa dia kat belakang ni. Dan kita guna ini pun dia punya kill kan. Dia punya lunas ni masa tu Ong Ya pun bagi arahan sebelah mana you pergi, ngam-ngam satu rumah kawan Melayu kita. Dia nak potong pokok cypress ni. Pokok apa? Cypress. Cypress tree. Ini bila bakar dia ada wangi. Sebab dia punya cypress tree dah besar. Sebab dah merosakkan dia punya dinding. So dia nak tebang lah. Dia nak tebang buang. So bila kita pergi, kita kata kita mau, dia happy. So dia bagi kita. Okey lah, segala. So dia akan keluarkan satu bau ni lah, bau wangi. Dia macam kayu gaharu lah. Ini semua boleh gerak tau. Boleh gerak. Dari atas kontrol. Ini tandas lah. Kiri kanan ada tandas.
Dan belut ni pun ada cerita. Ini belut. Oh, belut. Belut Tapi ni kayu sama ya, kayu ni. ya betul. Cypress lah. Cypress tree. Kita guna dia punya dahan ranting-ranting kan kita buat. Belut ni dikatakan kalau ada kebocoran pada kapal, you kalau tak nampak belut dekat tepi kapal ni, kapal ada kebocoran. Belut ni akan pergi selitkan dirinya tempat lubang kebocoran. Yes. Itu tujuan dia. Apa yang diletakkan di sini semua ada maksud. Depan tu 12 zodiac yang siapa yang hadir pada hari itu semua dapat kesihatan, keamanan. Dekat mana? Dia Dekat ini. depan tu 12 zodiac. Ini setiap manusia kan, setiap manusia mesti ada satu zodiak. Macam saya tahun naga. Oh, ni ular. Ini ular. Apa ni? Ini naga, ini rabbit, harimau, lembu, dengan tikus kan. Semua mesti ada. Jadi ini bermaksud dia merangkumi semua manusia lah. Semua roh bergelantangan. You pun mesti ada. Sebelah sana pun ada juga. Dia. Ada. Ini 6 sini. Sebelah sini 6 sampai 6 sini. Kemudian kuda, kambing, monyet, ayam, anjing dan juga yang last tu. Okey. Ini So nanti orang ramai dekat sini dah, kiri kanan lah. kita tarik kapal. bila belarak kita akan tarik kapal. Tapi kalau sebelum belarak kita ada perayaan kita selama 10 hari sebelum perarakan. Kan? So kita akan naikkan satu pintu bagi orang masuk lagi atas, dia boleh tengoklah atas kapal dan turun. Tuan ingin naik kapal? Dia naik? Boleh. Boleh tak? Kita akan buat satu letak di museum. Ini semua ada pintu, ada tingkap. Aduh, hai. Tingkap semua ada. Seolah-olah satu kapal yang berfungsi. Sayang lah ni apa, Roland. Tapi ini kita kena sediakan untuk good brothers kita. Ini Tahu. ni diorang boleh turun simpankan semua. Tahu. Barang-barang dia ada dua tempat masuk. So Dan you bakar kapal ni masa atas laut? kita di tepi pantai. Tepi pantai. So maksud you dah simbah dengan petrol semua lah? Tak ada, kita tak simbah petrol, letak kertas saja. Tak ada petrol punya. Kertas. Yang kita sembahyang punya nanti saya tunjuk you. Kita tak boleh simbah petrol. Itu nanti dah bau lain. Yang ini semua ni hidup. Maksudnya kita boleh turunkan. Kita boleh turunkan. Kalau tak ada, you nak jalan, you punya tiang lampu elektrik semua kan. Ini semua turunkan. Dan kita ada dua, yang emas punya dengan yang perak punya. Ini dia punya weapon lah. Kan? Dan ini lampu maco dekat atas tu. Goddess of Sea. Sebab ni nak keluar belayar. Ini semua apa ni Kita pakai panji-panji. Panji-panji lah, panji-panji dia lah. Yalah. Betul, panji-panji tengah cari perkataan tu. So kita kena letak semua macam ni. Dan kapal akan guna kan? Sayang, ni sekali dalam. Yes. Yes. Yang ini baju apa ni? Bila hujan pakai raincoat dulu punya raincoat. Ni semua kita kena pergi cari. You buatlah model. Kita akan buat sebagai souvenir. Oh, souvenir. Oh, correct. Kan? Orang ramai masa you punya festival kan. Kita ada banyak souvenir lain yang kita buat. Tapi yang kapal ni kita belum ada kemampuan dan kepakaran untuk buat yang kecil punya lagi lah. Okeylah. Boleh. No problem. Boleh. You kalau hanya nak bagi man saja, saya kata tak payah jauh lah. Pemberita saja 10, 8 perempuan. Menteri datang. Sekarang Menteri Perpaduan kata
17 hari bulan Oktober dia nak datang. Kan? Menteri Perpaduan wanita. Saya kata kita memang dah tak boleh membezakan lelaki dengan wanita. Setuju. Banyak situ usaha semua pun wanita. Setuju. Semua wanita kan. So kata kalau wanita tak boleh, tak ada orang akan datang. Dulu saya kata sama Ong Yan. Saya kata Ong Yan. Alipan. Kan? Is a stereotype macam column kan atas. Good words. Ini semua jabatan warisan dah luluskan. Lepas tu explanation apa tu wangkang all that lah. Tak ada unsur agama. I see. Macam pernah dengar Ya betul. Tomorrowland. Correct. All these musician tau. Musician main music punya tempat. Betul. Yes. So kita nak buat, so Datuk Misha pun dah setuju. Kita nak buat satu wangkang land dekat sini. Kita benarkan orang muda main music. DJing and all that lah. So jadi tempat tetap kita akan naikkan satu stage di sana. Kalau macam di Jonker Walk, semua orang-orang tua nyanyi kan. Sini bagi orang muda punya tempat pula. Dia akan berada di Pulau Melaka. Okey. Selain itu sebagai satu tempat ikon pelancongan, kita untuk menyambut pengiktirafan UNESCO ni, kita sedang bina satu museum wangkang. Museum pun dah siap. Hanya cara susunan ni belum. Kita sedang tulis pada UNESCO untuk minta bantuan kepakaran mewujudkan museum. Kita kena rujuk dengan Perzim nantilah. Perzim pun dah datang juga. Tuan Nazaruddin dah datang. Dia pun dah kata okey, apa-apa yang kita perlu boleh minta bantuan. Kan? Perzim pun terlibat sama juga. Bila kita buat rasmikan hari tu, kita panggil CM rasmikan pecah tanah untuk bina, Perzim ada. Okeylah. We hope to get your support also. Masukkan ke itinerary Melaka places to visit kan. Betul. Maju. Yang ini sebenarnya kita tokong yang miskin. Tapi kita tahulah. Ini kita buat pokok cypress tu. Kita dia punya sisa-sisa dia. Kita buat sebagai cenderamata lah. So hari ini kita nak bagi pada tuan. Tuan. Ambil gambar sini lah. Si main comel ni. Angga Raja. But this one, you can smell the thing. You boleh bau. Dia memang ada wangi dia. Ada bau. Ada bau. Dia boleh menyenangkan. Cypress. Dia macam pokok Christmas. Pokok ru Pokok ru, betul. Pokok ru kan? Betul. Macam Pokok ru. Kita panggil pokok ru. Dia tumbuh dekat tepi pantai banyak kan? Yes. Ini yang kita ambil pun dekat Alai sana, tepi pantai juga. Nice. Dia satu pokok. Thank you very much lah. Something unique lah. Something unique. kita harap bangunan ini akan jadi. Kita naikkan yang third part. Dengan fifth part lah, last lah. So this one perancangan for how many years? Dia punya ni. Cara kita buat macam ni. Kita tahu total cost saya kena cari 2 juta untuk naikkan, kan? So buang yang kita ada sekarang cukup untuk kita buat first, second and fourth. First, second, fourth. First, second and fourth. Fourth tu yang amphitheater. Bukan, fourth yang toilet. Toilet. Amphitheater yang mana? Yang 3. Okey. So 1, 2, 4 ni kita dah guna lebih kurang 700,000. Kan? So kita dah guna habis kita punya wang. So kita sekarang kita sedang tukar kita punya perhatian pada mencari wang untuk perayaan wangkang pula. So dah habis baru kita mula lagi program dan aktiviti untuk dapatkan wang untuk amphitheater dan juga belakang. So kalau state kerajaan bantu kita, bagi kita 1.5 million, besok kita start. Dalam 1 tahun kita habis. Dalam waktu terdekat ni saya ada rasa apa ni. Kita memang faham keadaan. Betul. So that's why saya bagi tahu dia orang. Saya kata, you kalau panggil saya jadi kepala kan, okey, dan you nak produk-produk yang intangible. Correct. Yang berasaskan apa? Heritage, warisan. So saya ingat you kena cooperate dengan Perzim. Saya pun selalu
pergi Jabatan Warisan, saya pun bagi tahu Jabatan Warisan, kita sekarang sudah Rondang Sayang sudah dapat World UNESCO kan. Betul. Okey, sekarang saya tanya, 18. saya suka mengacau lah kan. Sekarang pelancong datang, mana boleh dia tengok Rondang Sayang? Tahu. Memang Itu kita notice masalah. benda tu. Betul, kita notice. That's why saya kata, saya tahu kita faham kerajaan tak ada wang, tapi sebenarnya ada Bangsaan dari Menteri Akta Warisan dan Kebangsaan. ada Federal Gazette. Tuan Muhammadin. Oh lama. Menteri. Menteri lama. Ya, Menteri lama. Ni Gazette. Warta Kerajaan. Federal Perintah Dia kena Warisan warta. Kebangsaan. Perintah Warisan Kebangsaan. Yang ini diberikan perintah warisan. Upacara wangkang yang tadi siarkan sebagai objek warisan. Okey. Yang ini hanya sebagai warisan saja. Ini warisan kebangsaan. So Kebangsaan. kita dah, ini second stage lah, ini first stage lah, macam darjah kebesaran lah. Ya, betul. DPSM dengan DMSM. Macam tu lah beza dia lah. Okey. Itu diwakilkan, so dia tak pergi sembarangan di hari-hari. Dia bagi Muhammad Muda Tuan Muhammad Muda masa tu dia tak ada persetujuan warisan, persetujuan tayar yang digunakan untuk tarik wangkang. Kan? Okey. Dan ini gambar wangkang paling lama di dunia. Frame dan gambarnya masih lagi original. Warnai-warnai. Dulu hanya orang baba kaya dia boleh ambil gambar. Kan dulu ambil gambar masa Jepun pun masih kepala masuk lagi. Tahu yang pakai box tu kan. So dulu baba saja ada. So memang ni semua banyak simpanan keluarga baba dia, donated by Mr. Ong, Suhun, Sujin. Macam tu. 1933. Betul. So Ini semua warna-warna. Melaka, dekat Melaka ke ni? Melaka, semua dekat Melaka. Semua Melaka. Dan ada buku yang ditulis oleh Straits Settlement punya governor berkenaan satu. You ada simpan tak ni topi ni? Topi ni cari tak ada. topi ni lah. Topi ni kita tak ada. Oh steady. Topi ni kita tak ada. Ini pun lama. Ini warna replika yang ni. Ni replika ni dari China. China kita punya sister brother association dia bagi. Ni semua boleh letak kan. Ni pintu. Pintu dari sini. Nampak dia punya ni lah. Okey lah. Anjing dia buat model kecil sikit. Tadi yang model kecil. Itulah kita kalau boleh sebenarnya kalau ada orang-orang yang boleh Siapa buat ni? Yang ini dari China. China I think China boleh lah kalau dia go Of course China boleh lah. China boleh buat. Tapi sekarang dah, saya rasa kita perlu ambil peluang untuk naikkan balik kita punya local craftsman. Yes. Dulu itu rate apa ni jam kita punya jam besar. Ini ada. Ini pun lama punya. Ini dia punya shield. Shield. Ini kayu apa ni? Dayung lama. Yang ini papan kenyataan pergerakan dan apa-apa arahan lah, yang lama. Warnai-warnai dengan warnai tri-tri punya. Ya. Ini dulu bila orang bagi wang dia akan dapat satu gambar. Ini semua lama-lama punya lah. Ni zaman Jepun. Bezanya Jepun punya, dia ada kaki dia dari dalam you boleh nampak lah. Yang lain semua dah bulat macam ni. So sini akan jadi satu limbungan kapal yang kita akan naikkan one to one, warnai-warnai punya kapal. Ini yang lama punya. Ini yang 1912 punya. 2012 punya kapal. Ya betul. Tak. 2012. Tan Sri kali ini Tun kita akan jemput untuk pelancaran pada hari 15 November. Saya dah bagi tahu Tun. You block punya date. Yes. So ini yang tadi kan kata, ni antara yang lama lah, ni dah 100 lebih tahun. This style embroidery kan. Sudah sekarang China pun dah tak ada. Tiba-tiba koyak kan. Sebenarnya kita ada dua yang nilainya juta. Ni dia bakar.
Ni finally bakar lah. Finally bakar. So maksud dia bakar bukan dia teruskan Letak ke laut. atas nampak. Dia bakar still dekat atas apa pantai lah. Bila dia dah bakar, you tak nampak dia dah bergerak ke laut. Bergerak lah. Dari alam bakar ke alam fana. Kan dia dah tak nampak dia lagi. Kan? Okay lah. Macam tu lah. Banyak ni The Star pun bagi full page ni tau. So be gone. Hopefully. Now Next kita letaklah yang lama-lama punya berita semua kan. Tapi bila tapi I'm worry kalau ramai, how kita nak itulah. How Sekarang kita saya nak control? Serapkan dirilah. Okay. So ni semua kita guna banyak tiles. So research center ni semoga Festival Wangkang 20 berjaya. berjaya. Mencapai kejayaan Alamak. Wangkang, perayaan Wangkang, warisan kebangsaan. bukan YBT Kokyu masa tu. YBT Kokyu. Dah lama lagi. YBT Kokyu bagi. Yong Chuan Tian 2030. Okay, steady. Good. Alright. Kita sedang siapkan untuk perayaan lah. Okay Datuk, thank you very much. Terima kasih tuan. Kita berjumpa lah the actual day nanti lah. Okey. On November 15 lah. Tuan nak cuba Dia akan ada satu meeting ke? Please subscribe this new channel youtube.com/yourmalacca to encourage me to continue preservation works on Malacca's past and present events, heritage, history, traditions for the future younger generations. 请帮忙订阅这个新频道 youtube.com/yourmalacca， 以鼓励我继续努力保留马六甲的文化、历史及传统，为了新一代的年轻人。